Assalamualaikum. Hari ini kami akan bentangkan tajuk falsafah dan isu semasa, iaitu terasan kajian tentang isu semasa. Saya Nirwani Syafiah. Saya Nursyada Aisyah. Saya Siti Nafal. Dan kami akan bentangkan untuk Dr. Nur Zahidah binti Haji Jaafar. Isu perceraian. Dalam era yang penuh cabaran ini, fenomena perceraian semakin menjadi fokus perbincangan dalam kalangan masyarakat kita. Objektif kita pada hari ini adalah untuk merungkaikan lapisan kompleks perceraian seperti menerangkan faktor-faktor penyebab perceraian, menganalisa dampak emosi terhadap pasangan yang menghadapi perceraian. Kita menekankan kepentingan sokongan dan menimbangkan aspek sosial. Jadi kita akan lebih memahami dan lebih mendalam peranan dan impak perceraian dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Saya akan minta sahabat saya, Wani, untuk menyambung kita punya topik pada hari ini. Pasangan suami isteri dikahwinkan sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan mereka. Perkahwinan ini memberikan perlindungan dan kasih sayang, sayang yang berterusan. Salah satu hikmah perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah ialah pasangan suami isteri boleh menerima rahmat dan kasih sayang antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, setengah pasangan mengambil keputusan untuk bercerai apabila hubungan mereka tidak serasi atau tidak berpuas hati antara satu sama lain. Perceraian adalah satu fenomena yang berlaku di seluruh dunia dalam institusi perkahwinan. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk menunjukkan kadar peningkatan kes statistik mendapati terdapat peningkatan yang amat mendadak dalam kes perceraian di Malaysia pada tahun 2022 sehingga tahun 2023. Contoh ini adalah carta yang dapat kita tengok peningkatan perceraian pada tahun 2020, 2021, 2022. Okay. Pada tahun 2020, 47,242, 2021, 43,936, pada 2022, 62,890. Kita nampak peningkatan yang sangat-sangat tinggi kat situ. Okey, yang pertama sekali, terlalu mudah lafazkan cerai. Sebagai contoh sekarang kita lihat tambah-tambah lagi yang kahwin muda, memang tanpa berfikir panjang mereka senang lafazkan cerai terhadap isteri beliau. Okey, seterusnya kadar perkahwinan dan perceraian. Okey, kadar perkahwinan dan perceraian pada masa kini yang sangat-sangat kita boleh nampak di kalangan artis ataupun pengaruh media sosial memang sangat meningkat dan benda ni berterusan. Okey, bermain dengan kata-kata kiasan juga boleh menyebabkan berlakunya perceraian. Okey, sebagai contoh, baru-baru ni kita mendapati kisah pengaruh media sosial kita yang menjatuhkan lafaz taklid tanpa sedar. Dia dah menceraikan isteri dia semasa dia curang. Contoh talak kiasan, talak jatuh apabila suami mengaku bujang ataupun berkata kepada isteri, saya lepaskan awak. Berkata kepada isteri, awak boleh balik rumah keluarga awak, saya tak nak tengok dah. Kesimpulannya, suami perlu berhati-hati dalam berkata-kata. Talak boleh berlaku tanpa kita sedar dan akhirnya akan buat kita menyesal tiada guna. Terdapat beberapa faktor-faktor perceraian yang khususnya yang kita tahu, antaranya adalah masalah kewangan, kekurangan wang untuk pembelanjaan keluarga, beban hutang, ekoran kenaikan kadar pinjaman bank. Kedua adalah campur tangan keluarga, campur tangan antara keluarga sendiri dan keluarga mentua dalam hubungan rumah tangga. Ketiga, orang ketiga. Semakin banyak kes perceraian akibat orang ketiga dapat dilihat di dalam media sosial. Dan yang terakhir adalah sikap sendiri, tiada rasa tanggungjawab ke atas keluarga dan sikap lepas tangan, kurang tolak ansur dan tiada persafahaman antara isteri dan suami.
kesan perceraian sangatlah besar terhadap keluarga. Okay. Suami isteri akan mula mengalami kemurungan. Okay. Mereka juga hilang rasa percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Anak-anak pula, dia akan merasa terabai dan hilang tempat bergantung. Trauma melihat ibu dan ayah bergaduh membuatkan anak-anak mudah terjebak dengan gejala sosial. Kesan perceraian yang kedua lebih kepada masyarakat, mana perspektif masyarakat terhadap institut keluarga mula berubah, membuatkan orang ingin hilang perasaan ingin berkahwin ataupun mempunyai keluarga, dan kadar perkahwinan menurun. Selain itu, skeptikal terhadap orang yang berstatus duda atau janda. Masyarakat akan berfikirnya orang yang terjadinya perceraian ni adalah orang yang gagal. Yang ketiga adalah pada kesan perceraian terhadap negara, di mana negara kita akan kehilangan peneraju untuk masa depan, dan tenaga kerja yang terlibat dalam perceraian ni membuatkan orang jadi kurang fokus untuk melakukan pekerjaan. Anak-anak juga mula kurang peka dan kehilangan minat untuk menjadi insan harapan negara. Okay, saya akan memanggil sahabat saya untuk menyambung kita punya slide. Okay, baiklah. Seterusnya, apa penyelesaian masalah perceraian? Okey, masalah perceraian untuk jangka masa pendek. Seseorang yang sudah bercerai ataupun pasangan tersebut perlulah mendapatkan sokongan mental dan moral dari institusi yang diiktiraf. Sebagai contoh, kelas mengawal kemarahan, anger management dan kelas counselling. Selain itu, boleh juga mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga. Okay, elakkan menyalahkan antara satu sama lain. Dalam bahasa kita selalu guna adalah move on. Jadi tak perlulah pasangan menyalahkan perceraian ini antara satu sama lain. Okay, duduk semeja dan berkomunikasi. Okay, terutama sekali perkara ini untuk yang sudah ada anak lah. Lebih baik kita duduk semeja dan berkomunikasi, bincang untuk kebaikan anak-anak. Okey. Seterusnya, untuk jangka masa panjang, jauhkan diri dari punca pergaduhan suami dan isteri. Contohnya, tidak serumah dengan mendua. Okey, seterusnya, elakkan diri dari berlebihan berkawan bersama orang berlainan jantina untuk mengelakkan lagi kesalahfahaman. Okey, seterusnya, terapkan nilai-nilai murni dan nilai-nilai Islam. Membawa keluarga bersama, mendekatkan diri dengan agama Islam supaya kita boleh memperbaiki masalah yang masalah masa lampau kita. Seterusnya, memperbanyakkan aktiviti bersama suami, isteri dan anak-anak. Sebagai contoh, macam pergi melancong ataupun meluangkan masa bersama anak-anak. Sekali, perceraian adalah dalam rumah tangga ini akan memberikan kesan yang buruk bukan sahaja kepada pasangan tetapi kepada psikologi anak-anak, dan hubungan silaturahim antara kedua belah keluarga akan menjadi renggang. Dalam konteks perceraian juga dapat dilihat dari segi kebaikan yang mungkin dapat mengurangi konflik dan memberi kesempatan untuk pertubuhan individu yang lebih matang selain daripada menjalani kehidupan yang lebih tenang. Kesimpulannya, bagi menggalakkan berlakunya perceraian sebelum memulakan semasa hubungan perkahwinan, kita hendaklah matang dari segi pemikiran, kestabilan ekonomi dan memulakan komunikasi dari awal perhubungan.